ataupun isomeric alkenes or alkenes and cycloalkenes. Kita tengok yang pertama, boiling points untuk alkane based on molecular weight. Okay, ini bermaksud you ada beberapa compound alkenes tetapi berbeza dia punya molecular weight ataupun dengan kata lain molar mass. Molecular weight ni sama dengan molar mass. Alright, satu saja facts kita di sini iaitu semakin besar MR iaitu molecular weight, simbol untuk molecular weight adalah MR. Macam mana nak tahu the larger MR? Just only refer to the number of carbon atoms. Hydrogen tak perlu tengok lah sebab alkenes memang ada carbon dan hydrogen sahaja. Kita tengok carbon saja. Lagi banyak bilangan carbon. Lagi banyak bilangan carbons, lagi kuat dia punya forces yang ada. Forces di dalam alkenes adalah dipanggil van der Waals. Okay, sebab kita tahu van der Waals wujud dalam non-polar molecule. So kita tahu alkenes adalah non-polar. So that's why kita akan rujuk forces yang berada dalam alkenes adalah van der Waals. Make sure spelling kena betul. V huruf kecil, D huruf kecil, W huruf besar. Okay, so example kita ada ethane and butane. You want to compare boiling point between ethane and butane. Which one has higher molecular weight? Yang pertama, cuba cek step yang pertama bila soalan tentang boiling point. Step pertama saya nak you check MR dia. Okay, di sini ethane C2H6. Okay, butane adalah C8H10. Okay, so kita tengok di sini, kita clean and clear kita nampak carbon yang berbeza. So, you akan buat ayat pertama. Okay, butane has larger molecular weight. Make sure tulis penuh yang ni. Okay, dalam kurungan you tulislah higher number of carbon atom. Poin yang kedua, butane has stronger van der Waals forces than ethane. Poin yang ketiga baru conclusion. Thus butane has higher boiling point than ethane. So ada 3 poin saja saya nak you. Kita akan cari poin yang ini. Kita cari poin stronger, van der Waals dan higher boiling point. Make sure yang saya circle itu tulis penuh. Okay, jangan short form. Saya ngajar je short form. Alright, kita move yang kedua tentang isomeric alkenes. Okay, untuk isomeric alkene ini buat dalam kurungan. Isomeric alkene that means same MR. Maksudnya, you ada compound A alkane, compound B pun alkane. Tetapi A molecular weight dia 20 gram per mol, B pun 20 gram per mol. Itu bermaksud same molecular weight. Bila same molecular weight, faktornya yang kedua iaitu tentang isomeric. Bila sebut isomeric, that means dia berbeza. Mungkin yang satu tu straight chain, maybe another one adalah branch, yang cabang-cabang banyak tu. Okay, di sini kita buat conclusion. More linear alkenes, larger contact surface area, more strong van der Waals forces. Ataupun poin yang kedua, more branch alkene, vice versa lah Bila sini linear, sini branch lah, branch alkenes. Di sini larger, dia akan jadi smaller contact surface area untuk branch dan dia punya van der Waals semakin lemah. Okay,
Contoh saya akan tunjuk kat awak 2,3-dimethylpropane dengan 2-methylbutane. First of all, kalau you tak nampak dia tulis dalam perkataan, normally dalam exam bila kita nak compare boiling point, dia akan bagi tahu dalam perkataan. Dia jarang lukis dekat kita. So, you kena lukis sendiri. Okay, macam tadi pun saya tak lukis sebab apa? Sebab kita dah nampak clean and clear. Macam example 1 tadi, kita dah nampak bilangan karbon berbeza. Sebab tu saya tak lukis. Saya just tulis dia punya general formula. Okay, sorry, dia punya molecular formula. Alright. But untuk example number 2, okay, example number 2, saya akan lukis. Okay, sebab saya nampak dia dah ada nombor-nombor di sini. 2, 3, 2. Bila ada nombor-nombor bermaksud dia makin bercabang. Okay, so saya akan lukislah propane 3 karbon. Metil pada karbon number 2, ini katakan 1, 2, 3. Karbon number 2 ada metil. Karbon number 3 pun, sorry, number 3 ni not 3 ni 2 ni. Tolong gantikan dengan 2. 2,2-dimethylpropane. Karbon number 2 pun masih ada metil. Okay, 2,2-dimethylpropane dan 2-methylbutane. So yang lain penuhkanlah dengan CH3. 2,2-dimethylpropane. Structure 2-methylbutane. Butane ada 4. Parent dulu. Carbon number 2. Carbon number 2 ada metil. Okay, so sini CH3, H, H2 dan CH3. Okay, selepas dah lukis, kira total carbon 1, 2, 3, 4, 5. Di sini pun 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini pun 5 carbon. Ini alkane. Ini pun alkane. Okay, kira carbon dan categoriskan dia alkane ke alkohol ke. Alright. So nampak bila alkane 5 karbon yang sama, ini yang dipanggil isomerik. Mempunyai bilangan karbon yang sama tetapi susunan cabang dia berbeza. Itu maksud isomerik. Okay. So sekarang siapa yang lebih linear? Siapa yang lebih branch? Okay. Yang tadi dia lukisan dia macam tu. C. Alright. C di sini. Bentuk dia macam tu. Kita buat satu lagi structure 2,2-dimethylpropane. Kenapa kena buat lagi satu, madam? Sebab kita nak cari contact surface area. Bila nak cari contact surface area, mesti sesama molekul yang sama. Kita tahu di dalam satu solution, dia bukan ada satu molekul saja, banyak molekul. So mana contact surface area saya? Di sini contact surface area saya. Sikit saja, di hujung saja. How about 2-methylbutane? Kalau 2-methylbutane, okay, ini contact surface area. Dan kalau saya pusingkan structure tersebut, another one structure, ini pun 2,2-methylbutane. Di mana contact surface saya? Di sini contact surface saya. Awak nampak? Label saya, garis-garis saya lebih banyak berbandingnya ni. Ini dipanggil contact surface area. Okay, ini dipanggil contact surface area. So, bila banyak contact surface area, kita panggil dia semakin linear alkenes. So, poin yang pertama, you akan kata 2-methylbutane is more linear than 2,2-dimethylpropane. Poin yang kedua, 2-methylbutane has larger contact surface area than 2,2-dimethylpropane.
So, 2-methylbutane has stronger van der Waals forces. Thus, 2-methylbutane has higher BP than 2,2-dimethylpropene. Okay, saya cari linear, saya cari larger contact surface area, saya cari stronger, and the last one higher BP. Okay, awak nampak kan saya tulis, asyik tulis saja 2-methylbutane, 2-methylbutane, 2,2-dimethylpropane, betul? So di sini kalau you rasa tak larat nak tulis perkataan tu banyak kali, berulang kali, you lukis struktur di atas 2-methylpropane, ini struktur dia, dan you label ini struktur A. Ini 2-methylbutane, this structure, and you label as this structure B. So you bolehlah ganti ini menggunakan perkataan A sahaja. Yang ini you gantikan dengan perkataan B. So no need lah to write dia punya IUPAC nomenclature berulang kali. You just say A, B, A, B, A higher BP dan B. That's all. Okay. Alright. Case yang ketiga. Case yang ketiga adalah saya compare alkenes dengan cyclic. Okay. Tak kisahlah same MR ataupun different MR. Okay. But for this case, saya nak kategori same MR. Cycloalkane is planar. Okay, bila sebut planar, that means dia satu satah. Bila satu satah, automatically contact surface area dia besar. Bila contact surface area besar, dia menghasilkan stronger van der Waals forces. Okay, contoh kalau you ada, saya tanya kamu contoh kat sini kalau saya ada ethane dengan cyclopropane. Adakah saya boleh check ini daripada aspek alkene dan cycloalkenes? Tak boleh. Ethane 2 karbon. Cyclopropane 3 karbon. Confirm lah 3 karbon menang. Okay. So kalau kita compare bilangan MR tak sama, MR yang tinggi itu yang confirm akan higher boiling point. Alright. So that's why lah example nombor 3 ni saya guna pentane dan cyclopentane. Dua-dua ada 5 karbon. Okay, pentane. Inilah cyclopentane. Yang mana? Yang cyclic dalam keadaan gelang 5. Okay. Ini linear. Ini planar. So planar akan menang awak. Awak bayangkanlah awak ada buku berbentuk pentagon. Buku itu tindih dengan buku satu lagi berbentuk pentagon. Awak rasa contact surface area dia yang tindih tu besar tak? Semestinya besar. Okay, berbanding you ada satu silinder tindih dengan satu silinder yang lain, contact surface area dia sikit saja. Silinder ini menggambarkan linear lah, nampak ni. Okay, kalau you ada planar memang tindih dengan planar memang besar lah contact surface area. So di sini you akan perkenalkan dulu. Cyclopentane is cyclic structure, which is has planar shape. Kena kenalkan dulu. Alright. So, cyclopentane has larger contact surface area. Cyclopentane has stronger van der Waals forces than pentane. Okay, pentane only is linear structure.
Thus, cyclopentane has higher BP than pentane. Full stop. Okay, so saya cari cyclic structure, planar, larger contact, stronger van der Waals, right, linear dan higher BP. Tolong full boiling point. BP tu boiling point. Later saya sebut BP tu boiling point lah. Not blood pressure. Okay, boiling point. So inilah selalu ditanya untuk alkenes. Dia akan pilihlah sama ada nak compare dengan cyclic ataupun isomeric ataupun yang berbeza MR. Ini 3 kes. Alright, kita pergi kepada kita pergi pada physical yang kedua iaitu solubility. Okay, solubility kita tengok pada dua iaitu in water dan in organic solvent. So kalau nak cari in water, alkene tak boleh soluble. Alkene tak boleh soluble. Alkene saya hanya fokus kepada solubility alkene. Tak boleh soluble. Sebab apa? Ini reason dia. Cannot form hydrogen bond with water. Ayat ni tak boleh pendek dah ni. Ini paling pendek saya beritahu awak. Jangan cut mana-mana ayat di sini. Cannot form hydrogen bond, full stop, tak boleh. Awak tak nak ambil, awak ambil kat sini saja. Tak boleh kena ada with water molecule. Inorganic solvent, dia boleh soluble. Reason dia can form van der Waals forces. Okay, example. Kita tengok why, ini soalan tutorial why butane can soluble in benzene but not in water. Okay, kalau kamu tak nampak, kamu lukis dulu. Butane, ini struktur butane. CH3, CH2, CH2, CH3. Ini butane. Kita tahu, tulis siap-siap. Butane ni ini alkane, dia hanya ada van der Waals forces sahaja. Dia try kita masukkan di dalam 2 beaker yang berbeza. Satu beaker dia ada water. Kita tahu water, forces dalam water ada hydrogen bond. Okay, satu beaker lagi kita masuk. Yang ada dia kata apa? Benzene not in water. Nampak satu lagi? Benzene. Okay, ini benzene. Benzene ada apa? Kalau nanti kita akan belajar struktur benzene macam ni. 6 carbon tetapi dia ada double bond secara alternate. Okey, secara detail dalam benzene hanya ada C dan elemen H sahaja. So masih bila ada elemen C dan H sahaja, dia sama dengan alkane. Dia non-polar molekul. Benzene ini non-polar. Bila non-polar, dia hanya ada van der Waals sahaja. Hydrogen bond, H2O ini dia polar. Polar yang ada hydrogen bond. But benzene ini non-polar. Non-polar yang ada van der Waals. So awak nampak dia match dekat mana? Van der Waals tak sama dengan hydrogen bond. That's why dia tak boleh soluble dalam water. Ini van der Waals, ini hydrogen. But dalam benzene, ini van der Waals, ini pun van der Waals. So dia boleh larut. Ini yang reason kita akan cari. So dapat soalan kita lukis butane, lukis dia nak masuk dalam beaker mana. Beaker itu menggambarkan solvent kamu. So kena pastilah solvent kamu tu bentuk apa. Dia polar ke non-polar. Bila polar, maybe dia ada hydrogen bond, maybe dia ada dipole. Kalau non-polar, confirm dia hanya ada van der Waals sahaja. Alright, so di sini kita boleh katalah butane is non-polar molecule. It only has van der Waals
forces. Tulis penuh saya tulis pendek je. So, butane can soluble in benzene because it can form van der Waals forces with benzene molecule. Okay. Butane cannot soluble in water because it cannot form cannot form hydrogen bond with water molecules. Full stop. So inilah point yang perlu kamu ada. Daripada gambaran saya lukis ni, boleh kita buat point. Okay? Right. Kenapa saya macam ni? Kenapa tick? Kenapa pangkah di sini? Ceritalah. Itu ayat dia. Alright. So settle untuk physical properties alkane, boiling points dan solubility. Dua tu saja. Bawah boiling points kita pecah pada 3 tadi. Untuk isomeric, untuk different MR dan juga untuk compare dengan cyclic. Alright. Dah habis physical properties, baru kita boleh kenal apa reaction yang terlibat untuk alkenes. Okay, tadi kita dah kenal nama mula-mula. Lepas tu kita kenal apa dia punya sifat dia. Kemudian baru kita tengok apa ciri-ciri dalaman. Bila sebut ciri-ciri dalaman dia tu bermaksud chemical properties. Chemical properties that mean reactions lah. Okay, chemical properties sama dengan reactions of alkene. Right? Sifat-sifat dalaman dia, physical tu sifat-sifat luaran dia. Okay, macam orang lah. Right, now, reaction of alkenes ada 2 saja, tak banyak. Dia paling sikit, dia tak macam chapter-chapter lain. Alkene yang paling sikit reaction dia, iaitu ada 2. Satu combustion dan satu halogenation. Ini dinamakan name of reaction. So, di dalam organik, you kena tahu name of reaction, you kena tahu type of reaction, benda yang berbeza. Okay, untuk halogenation, name of reaction, type of reaction dia yang ni. Free radical substitution. Sebelum ni saya pernah kata, bila sebut free radical substitution, that means dia ada condition sunlight ataupun UV. Tak ada wujudnya sunlight, dia takkan berlaku tindak balas. Right? Ini name reaction. Type of reaction combustion tak adalah. Okay, type of reaction untuk halogenation saja. Okay, kita tengok yang pertama dulu, iaitu combustion. Okay. Combustion ini terbahagi kepada 2. Sama ada complete combustion ataupun incomplete combustion. Kalau complete combustion, dia akan produce CO2 dan H2O. Kalau incomplete combustion, dia akan produce carbon monoxide dan H2O. Okay, so far untuk combustion dia hanya suruh kamu dalam exam normally dia akan suruh write equation. So kalau kamu nak write equation complete combustion, dia akan berubah yang ni. Tengok alkene apa yang diberi. Kalau dia complete, confirm dia akan hasilkan CO2 dan H2O. Incomplete menghasilkan CO dan H2O. Contoh saya nak write equation combustion ethane. Kalau soalan tu bagi ethane. Ethane berapa karbon? 2 karbon. Kita tahu alkene adalah CN H2N plus 2. Okay, so 2 kali 2, 4, 4 kali tambah 2, 6. So H6. Okay. Gas plus oxygen produce. Bila combustion, that means reaktan yang kedua adalah oxygen gas. Okay, ini combustion. Produce CO2 yang ke atas tadi tu.
gas dan wap air. Okay, dan balance macam biasalah. Nampak C226. Di sini kita tak perlu tetapkan mana-mana satu mol. Dia tak macam thermochemistry. Bila thermochemistry kita nak buat enthalpy combustion, kita akan tetapkan mol C2H6 ini mesti satu mol di depan. Ini tak kisah. Okay, bukan kita nak buat enthalpy. Kita nak buat equation, balance macam biasa. Bukan nak buat thermochemical equation. Okay, so 2CH6 di sini 3. So sum up oksigen 4, 4 tambah 3, 7. So 7/2. This is your equation untuk ethene. Now kita pergi untuk propane. Okay, propane berapa karbon? 3. C3. 6 tambah 2, 8. Plus oksigen produce. Since incomplete, CO dan H2O. Gas dan wap air. Okay, carbon mesti 3. Hydrogen 8 times 4 here. So sum up oksigen 3 tambah O, 3, 7. Masih 7 So 7/2. This is equation for incomplete combustion. Yang berbeza yang ni jawab. Ni hasilkan CO2, yang ni hasilkan CO. Right. Itu reaction yang pertama, combustion. Kita pergi kepada reaction yang kedua iaitu halogenation. Okay, untuk reaction halogenation, saya nak ajar dulu predict the product. Kalau predict product pun salah, nanti kita buat mekanism pun salah, confirm. Okay. So kita tengok equation untuk halogenation. Ini name of reaction. Okay, name of reaction. Okay, type of reaction adalah free radical substitution. Noto. Okay, halogenation of ethane. Okay, ini cara nak tulis tindak balas. Write the equation halogenation of ethane. Yang pertama dahulu. Okay, ethane 2 karbon, C2, okay. Madam, kenapa madam expand structure? Kenapa madam tak buat C2H6 saja? Okay, untuk case organik, okay, kebanyakan equation yang kita buat adalah dalam bentuk expanded ataupun condensed CH3, CH3. Kita tak boleh buat dalam keadaan dia punya molecular formula. Sebab apa? Sebab kita nak predict dia punya produk. Bila kita nak predict dia punya produk, kita kena tahu nanti halogen nak masuk dekat mana. That's why kita kena buat secara expanded ataupun condensed ataupun combine dua-dua. Tak boleh dalam keadaan molecular formula. Okay, itu untuk organic equation. Tetapi tadi lainlah, combustion lain. Sebab combustion dia hanya dia tak jadi, dia bukan ada tempat nak ganti apa-apa. Dia terus totally tukar menjadi CO2. Sebab tu kita boleh tulis dalam keadaan molecular formula. Hanya untuk combustion sahaja. Alright. So, halogenation, that means react dengan halogen. Okay. Halogen apa yang kamu nak pilih? Okay, contoh halogen yang kita selalu pilih adalah klorin dan bromin. Ini normally halogen yang kita buat untuk halogenation. Fluorin tak boleh sebab terlalu reaktif. Iodine tak boleh juga sebab terlalu inert. So normally bila buat halogenation untuk alkane, kita hanya pilih klorin dan bromin sahaja. Kena ingat yang tu. Okay, sebab macam ni dia suruh pilih sendiri. So kamu kena pandai pilih.
Kalau ditetapkan halogen lain, yang ini terus pilih sendiri. So katakan saya nak pilih Br. Tulis Br2 di atas arrow dan koma diikuti dengan solvent dia. Solvent dia adalah CH2Cl2. Dichloromethane. Okay, mesti ada halogen, mesti ada solvent. Ini adalah halogen, tulis. Alright, di sini adalah your inert solvent. Apa-apa inert solvent, the best inert solvent adalah CH2Cl2. Dan di bawah arrow mesti your condition iaitu UV. Ini mesti condition. Saya tengah mengajar cara menulis organik. Okay, later nanti kamu akan lama-lama kamu biasalah. Atas arrow mesti ada dia punya reagent. Okay, reagent dia yang ni lah. Ini dipanggil reagent. Halogen, inert solvent, ini dipanggil reagent. Okay, produk saya adalah CH3, CH2, Br. Plus your side product adalah HBr. Ini dipanggil side product. Ini dipanggil major product. Normally kalau kita buat equation, mesti major campur side product. Bukan minor product tambah side product. Mesti all the time major. Melainkan soalan minta major dan minor, yes, you kena buat dua-dua. Kalau tak minta, you bagi major dan side product. Ini dipanggil equation. Okay. Macam mana madam tahu Br duduk dekat sini? Okay. Actually, first of all, okay, tadi saya expand okay, saya tunjuk kat awak secara besar. Okay. You lukis structure alkane kamu. Kita buat free radical substitution. Yang ni. Bila kita buat free radical substitution, kita hanya ganti satu Br saja dengan satu H. Sorry, satu H diganti dengan satu Br saja. So kita nampak dalam ethane ada 6 H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, H mana yang dia nak ganti? Okey, kalau nak tahu, dia akan ganti dulu tertiary hydrogen followed by secondary hydrogen followed by primary hydrogen. Ini ikut priority. Maksud di sini kalau tak ada tertiary hydrogen, dia akan ganti secondary hydrogen. Kalau tak ada secondary hydrogen, dia akan ganti primary hydrogen. Ikut priority di sini. Halogen nak ganti ni, X. Simbol untuk halogen X. Okay? So, kita dah belajar dulu class of carbon, class of hydrogen. Hydrogen yang bonded kepada primary carbon dipanggil primary hydrogen. So, ini carbon primary. Ini pun carbon primary. So, sekarang ini dan this H adalah primary hydrogen. Sebab dia bonded kepada primary carbon. Okay, how about this H? This H also primary hydrogen. Sebab dia bonded kepada primary carbon. Awak nampak semua hydrogen ini adalah identical. Kenapa saya kata identical? Sebab semua hydrogen di dalam struktur ethane ini adalah primary hydrogen. That means identical, sama. So, dia hanya ganti bila sama, okay, bila hydrogen ini semuanya identical, dia boleh ganti di mana-mana. Maybe di sini, maybe di sini, maybe di sini. Di mana-mana. Asalkan satu Br. So, saya nak cepat. Okay, tak kisahlah saya tak tahu dia berada di mana, asalkan satu. That's why my major product like this. CH3, CH2, Br. So, major product saya hanya satu sajalah. Okay, CH3, CH2, Br. Ini my major product.
Ada minor? Tak ada minor. Kenapa tak ada minor? No minor product. Because all hydrogen is identical, which is primary hydrogen. Ini kalau ditanya, kenapa tak ada minor product? Okay, sebab hidrogen yang berada di dalam ethene tersebut adalah identical, iaitu primary hydrogen. All hydrogen saya kata. Okay, right. Kita tengok yang kedua. Okay, propane. Propane berapa karbon? Okay, CH3, CH2, CH3. For those yang tak nampak macam saya tulis condense tu, you buat expanded. Propane. Okay, ada dapat sama macam saya. Okay, halogenation. Saya nak pilih Cl pula lah. Halogenation, Cl2. Your inert solvent, CH2Cl2. Your condition adalah UV. My major product di sini mesti tulis major bersama side product. Kalau tadi guna BR, HBr, sekarang guna Cl, side product jadi HCl. Macam tu. Right, tadi kita guna BR, that's why side product dia HBr. Okay. Major product saya adalah CH3, CH, BR here and CH3. Okay, macam mana madam dapat major yang ni? Okay, awak contenglah di tepi ni secara expanded. H, 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 H. Awak. Alright. Memang kena conteng awak. Bila dapat structure ni saya bagi yang mudah ni. Okay. Kenapa hydrocarbon? Ini primary carbon. Ini secondary carbon. Ini primary carbon. So, that means yang ini, yang ini, yang ini, this H, this H. Okay, yang saya circle itu semuanya identical H, which is primary hydrogen. Okay, semua ni lah. Semua ni. Semua ni. Okay, ini. Okay. Yang mana saya punya, how about this H? Dengan this H, since this H bonded kepada secondary carbon, ini adalah secondary hydrogen, ini adalah secondary hydrogen. So, di dalam your propane ada primary hydrogen dan ada secondary hydrogen. So, antara dua ni, halogen suka ganti yang siapa dulu? Ikut priority tadi. Kalau tak ada tertiary, ambil secondary. Kalau tak ada secondary, ambil primary. So, sekarang antara dua ni dia suka ganti siapa? Ganti hydrogen. So, dia akan ganti mana-mana secondary hydrogen. Sama ada di atas ataupun secondary hydrogen yang di bawah. That's why lah saya ganti yang di tengah ni. Satu H yang berada pada carbon number 2 diganti dengan BR. Inilah meja saya. CH3, C, H di atas, BR telah ganti, yang tepi saya kekalkan sebab saya tak ganti. Alright, ini meja. My minor, ada tak minor? Yes, minor ada. Sebab dia ada primary dan secondary. Dia tak ada identical. Okay. So, minor saya, you gantilah mana-mana hydrogen. Maybe you akan tulis CH3, CH2, H, BR, H. Maybe ini seorang pelajar jawab yang ni. Okay. Maybe seorang pelajar buat macam ni. H, BR, H, CH2, CH3. So gantilah mana-mana primary hydrogen dengan satu BR. Kenapa BR awak? Cl lah kan? Cl Cl. Sorry, Cl. Ada siapa tegur saya ni. Okay, Cl.
Okay, Cl, sini pun Cl, di sini pun Cl. So ini minor, ini pun minor. Okay. Yang ketiga, 2-methylbutane. CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Halogenation, saya pilih Br lah pula. Inert solvent saya dan UV. Okay. Produk saya akan dapat CH3, Br here, CH3, CH2, CH3 plus side product HBr. Ini side product. Ini adalah major product saya. How I get this structure? You expand dekat sini. C, 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 C. Butane. Carbon number 2 ada CH3. Okay. The rest lengkapkan dengan H. Okay. Classify your carbon. Primary. Primary also. Secondary. Primary. How about this? Tertiary carbon. So, di sini kita nampak ini adalah primary hydrogen. Yang berwarna kuning ini adalah primary hydrogen. Secondary saya, ini secondary hydrogen saya. Okay. Lagi, tertiary hydrogen saya yang ini. So, saya ada banyak jenis hidrogen. Quaternary hydrogen tak ada Okay. Saya ada tertiary hydrogen, saya ada secondary hydrogen dan saya ada primary hydrogen. Saya kena ganti tertiary dulu, baru secondary, baru primary. Tetapi major hanya ada satu Wak. Normally bila suruh write major product, produknya ada satu saja. Tak boleh ada major dua. Minor ya, boleh banyak. Okay. So macam tadilah, minor sampai 2 pun ada. Okay. So yang ini saya kena ganti this H dengan Br. Yang hijau ni saya ganti dengan Br. Okay. That's why awak nampak saya tulis Br di sini. Sebab dia ganti yang warna hijau ni. Okay. Dia ganti tempat hidrogen yang paling stabil iaitu tertiary. Kenapa diganti tertiary beda? Kenapa dia tak ganti secondary primary? Dia ada sebab musabab dia daripada mekanisme. Saya tak tunjuk lagi mekanisme ke awak. Later saya tunjuk mekanisme ke awak. Kenapa dia suka pilih tempat tu? Tempat tertiary hydrogen. Okay? Later. So sekarang saya nak suruh pandai predict dulu. So di sini your major product adalah CH3, Br. Okay, di sini CH3. CH2 dan CH3. So major produk awak satu saja. Minor madam? Minor pilihlah yang ganti hidrogen. Di sini. Saya akan tulis CH3, CH, CH3, C. Saya ganti Br di sini satu. H, di sini CH3. Ini kalau dia ganti secondary. Ini minor yang pertama. Minor banyaklah. Okey, minor yang kedua CH3, CH, CH3, CH2, CH, HBr. Maybe dia ganti, yang tadi dia ganti untuk secondary hydrogen. Yang ni pun minor juga. Cuma dia ganti tempat primary hydrogen. So minor ni banyak. Kalau dia suruh lukis serba satu minor, you buatlah untuk secondary satu, primary satu. Okay, major masih ada satu.
So nampak saya tunjuk ke awak yang mana dia ganti tertiary. Kalau tak ada tertiary dia ganti secondary macam tadi. Contoh yang kedua. Kalau tak ada secondary dia gantilah mana-mana primary hydrogen. Okay, alright. Itu saja sampai situ dulu untuk predict major product. Later untuk jam ketiga baru saya nak tunjuk ke awak tentang mechanism. Mechanism untuk alkenes. Mekanisme macam mana nak hasilkan major product ni. Mekanisme only for major product. Kita takkan tunjuk mekanisme untuk minor. All the time soalan awak, syllabus awak, mekanisme untuk major. Itu jam ketiga. Right? Thank you. Ada soalan nak tanya? Tak ada Okay. Kalau